Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa ahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kulli tahlilatin shadaqatan. Situ deh. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Kita pada hadis yang ke-25, Al-Hadithul Khamisu wal 'Ishruna, hadis yang ke-25. Hari itu tak habis lagi, iaitu beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi tentang rasa cemburu, rasa ribtah dipanggil, rasa cemburu dengan orang-orang yang kaya. Mereka tu lebih mendahului dalam mengerjakan kebajikan seumpama sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya. Mereka lebih dahulu banyak pahala berbanding sahabat-sahabat yang miskin, yang fakir, terutama ahlus suffah, sahabat-sahabat yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kediaman, tak ada keluarga, tak ada rumah, duduk di masjid Nabi, ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kat tok pakai pondok Nabi lah, kalau ibaratnya lagu itulah. Lalu Nabi bagi berita gembira, ni orang panggil Islam, bagi harapan, kerana agama Islam ni agama yang membuka harapan kepada manusia. Dia bukan memutuskan harapan,
Bahkan Allah Ta'ala firman dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, buat maksiat, mengerjakan maksiat, melampaui batas di atas diri-diri mereka itu, jangan kalian semua putus asa daripada kebaikan Allah. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Maka sebab tu tidak boleh kita mencela manusia. Sebagai contoh, kita bila tengok dalam surat khabar atau gapo, orang kena rigat di atas perbuatan jahat yang dia buat, lalu tak dihukum lagi, baru didakwa, baru selalu dah kita menatang, selalu dah menatang, selalu dah menyopoh. Apatah lagi kalau sudah dibuktikan bersalah, kita duk maki dia. Ajar sekali menata progo bersiri ni, biarnya hacuk jubu, pecoh tak jubu tahi, nak katok, nak bodel dalam penjara. Wakil realitinya kita tak tahu dia tu duduk lagu mana kelakuannya dalam penjara. Boleh jadi kita tak tahu, kita husnuzan ma'a ibadillah, kita suka baik dengan makhluk hamba-hamba Allah. Boleh jadinya Allah Ta'ala bagi taufik hidayat pada dia. Tengok dalam penjara tu dia duduk tobat dengan Allah Ta'ala, nangis hari-hari, tobat pada Allah Ta'ala, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah aku banyak dosa denganmu, lebih 100 kali sehari. Maka tidakkah masuk dalam ayat Quran Allah Ta'ala firman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada hamba-Nya yang banyak bertaubat. Maka seorang yang kita maki tadi itu sebab kita tak tahu wakil realiti dia bagaimana keadaan dia sekarang itu, rupa-rupanya ialah salah satu daripada kekasih Allah, waliyun min awliyaih, satu orang wali kekasih daripada kekasih-kekasih Allah. Kita duk maki dia. Maka tidakkah kita pula yang termasuk dalam hadis kudusi Allah Ta'ala firman, diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Allah Ta'ala firman, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang buat musuh dengan wali aku, maka aku isytihar perang dengan dia. Jadi musuh Tuhan pula kita. Itu. Maka kerana itu, apa sahaja yang berlaku pada hamba Allah yang lain, kita kedepankan harapan, kita kedepankan sangka baik. Hatta dihukum gata, lebih baik dia lah, kerana dia tahu matinya bila, ajalnya bila. Pada sekian-sekian hari bulan akan dilaksanakan hukuman gantung sampai mati. Beruntung dia. Apa beruntung? Dia tahu nak mati dah. Nya istighfar juga, nya tobat dengan Tuhan juga, dengan harap keampunan Tuhan sungguh-sungguh bulat gotel dalam hati dia, gantung ngonek-ngonek dengan Allah Ta'ala, tak ada selain daripada Allah dalam hati dia. Barangkalinya mati dia atas rupa jinayah, tetapi hakikatnya satu orang kekasih di kalangan kekasih-kekasih Allah. Berbanding kita ni hok duk berasa juru, duk berasa yang juru, hakikat sebenarnya Tuhan lah mengetahui betapa jahatnya kita di sebalik daripada juru kita, orang lain lihat, orang lain nampak. Tak tahu mati bila. Bila tahu mati, maka kita pun duduk dalam kelalaian dengan Allah Ta'ala. Duduk dalam kelalaian dengan perintah Allah Ta'ala, duduk dalam keadaan lalai, mengerjakan apa yang disuruh, bahkan lalai dengan mengerjakan apa yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Kalau salah kau mati tu datang mengejut, nyanyolah kita. Kita lah hak nyanyo. Tu tengok. Maka kerana tu Nabi SAW bila sahabat pakat duk mengadu ke dia, kata bahawasanya orang-orang kaya, orang-orang senang, sedaklah dia ya Rasulullah
Kenapa? Karena mereka ni banyak harta, maka kerana tu mereka boleh buat amal kebajikan dengan harta mereka. Sedangkan kami ni orang miskin, maka ketinggalanlah kami ke belakang. Bagaimana kami nak sedekah dan sebagainya. Tengok. Lalu Nabi SAW pun beri berita gembira. Tengok Nabi. Basyiru wala tunaffiru. Itu. Beri berita gembira olehmu. Jangan kamu buat orang jadi lari. Tengok. Nabi ayat hari itu apa dah? Awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaquna. Adakah tidak Allah Ta'ala telah menjadikan akan barang yang bersedekahlah kalian? Apa dia? Inna bi kulli tasbihin sadaqatan. Tiap-tiap tasbih tu sebagai sedekah. Maka hari ni sambung. Wa kulli tahlilatin, dan dengan tiap-tiap tahlil. Tahlil ni artinya halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah, kita ucap la ilaha illallah tu Nabi kata sadaqatan, menjadi sedekah. Bahkan zikir hak afdalnya ialah la ilaha illallah. Untuk hak afdal, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu akan bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Gitu juga Nabi SAW sabda, afdaluz zikri, ataupun afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih apa pahala. Afdalu, mana afdal ni artinya ay aktsaru thawab, terlebih banyak sekali pahala. Ma qultuhu, barang yang berkatalah olehku akan dia. Ana wan nabiyyuna min qabli, aku dan para-para nabi yang sebelum daripadaku, ialah la ilaha illallah. Fah sekali la ilaha illallah. Bahkan Nabi kata miftahul jannah la ilaha illallah, kunci syurga tu ialah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah tu walaupun ringan kita nak sebut pertama kena betul lah. Ngatik pun kena betul, kena tajwid. Walaupun bukan Quran pun ulama kata wajibut tajwid li kulli zikrin, wajib juga tajwid bagi tiap-tiap zikir. Jangan la ilaha illallah la ilaha, tak jadi tu. Ataupun la ilaha ilha dipanjang situ jadi ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha ilha jadi panjang situ. Mak tu kata. Tu baru baca sebut tu, belum makna dia lagi. Kenapa? Kerana zikir setengah daripada adabnya ialah hudur makna fil qalbi, hadirkan maknanya di dalam hati. Dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid, Imam Ahmad Ad-Dardi sebut wa yantawi fil kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami, meliputilah di dalam kalimah la ilaha illallah tu, kalimah Islam mana la ilaha illallah, oleh sekalian hukum hakam yang telah disebut dalam aqaidil iman. Kita mengaji sifat 20 tu kan, hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Satu zat yang kita nak kata dia Tuhan, mesti ada hukum ketuhanan. Mana dia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat kepadanya, tidak boleh lepas oleh tiap-tiap barang yang lain daripada dia kepada dia, tak boleh lepas dengan dia. Karena ulama ambil daripada makna ayat Quran, Allah Ta'ala firman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hei manusia, kalian semua fuqara, fakir, iftiqar kepada Allah. Artinya tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nak kelip mata Allah, kalau Tuhan tak beri kelip, sudah, orang tak boleh katup mata, tak boleh tutup mata dah. Sudah masuk habis debu-debu berair mata, susah. Kelip mata ni Allah. Apa Allah? Yang ni Allah
yang menjadikan mampu kita boleh kelip mata. Bukan semata-mata kegerak iradah kita. Iradah kita hanya memilih untuk berkelip. Kudrat kita hanya usaha untuk berkelip. Yang menentukan mata kita boleh berkelip dan menjadikan perbuatan mata kita tu boleh berkelip sungguh Allah. Itu kita ngajar akidah lagi tu kan. Kalau Tuhan tak berkelip terang ini, nyawa sosah-sosah turun naik nafas kita. Allah. Kalau Tuhan kata stop, mana tak boleh nak seduh. Ada. Mati dah jawabnya. Nak ketuk pun dengan Tuhan Allah ya. Kat terai tak tubik tak ketuk. Kembang perut Allah. Tak boleh lepas dengan Allah. Itu makna fakir. Berhajat dengan makna tak boleh lepas. Kalau kita kata berhajat pada Allah ni, kita tak berasa berhajat pada Allah. Bila kita rasa berhajat? Time semaya hajat. Masa tu baru rasa berhajat dengan Tuhan. Padahal kita berhajat saat demi saat. Napah demi napah. Tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Nak bergerak, nak dia, nak menyengge, nak cakap, nak dia, nak tidur, nak jenera, nak makan, nak apa saja, tak boleh lepas dengan Allah. Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah ghani, terkaya, mana tak berhajat gapo-gapo. Ada dua ni orang panggil Tuhan sebenar lah dia. Itu dia panggil hukum ketuhanan. Ulama ambil daripada ayat Quran, bukan ambil daripada falsafah Yunan, ambil daripada Quran. Istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia tak berajak gapo-gapo, moga lain semua tak boleh lepas dengan dia, walau sebuti zarah, sebuti virus, sebuti kuman sekalipun, sekosmuk sekalipun, tak boleh lepas dengan dia. Ada dua ni Tuhan dia. Kalau tak ada dua ni, orang tak panggil Tuhan. Kalau panggil juga Tuhan palsu. Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tu maka sebab tu la ilaha illallah makna mutabaqahnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang kita sembah dia tu betul, tepat, kena ke Tuhan sengerti, melainkan Allah. Allah saja zat yang kalau kita sembah dia, ibadat ke dia, abdi ke dia, tepat, betul, kena ke dia sungguh, kena ke Tuhan sebenarnya. Bapa lagu tu. Sebab la ilaha illallah makna iltizamiyah dia bagi. Makna lazim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, ai la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada satu zat yang tak berajak gapo-gapo lepas serba-serbi daripada benda lain. Semua benda lain tak boleh lepas dengan dia, melainkan dia saja zat lagu tu. Bapa? Keluarlah hukum sifat ketuhanan. Sebab dia mesti ada, tak ada dia tentu tidak. Dalilnya alam ni. Sebab dia mesti sedia, baharu dia tentu tidak. Dalilnya alam ni. Sebab dia mesti kekal, binasa dia tentu tidak. Dalilnya alam ni. Sebab dia mesti tak serupa akan yang baharu, tentu tidak serupa dia akan yang baharu. Dalilnya alam ni. Sebab dia mesti tak ada lolo. Berbila dia pada zat, pada sifat, pada perbuatan tentu tidak. Dalilnya alam ni ila akhir. Sifat 20 kita mengaji kan, hukum sifat ketuhanan. Bila dah faham pula molek la ilaha illallah kita ucap tadi tu, makna tadammun dia panggil makna hak kandung. Tak ada Tuhan. Gerti dah tu Tuhan mana hak kita kata tak ada. Bukan Tuhan tak sebenar. Kalau kata Tuhan tak sebenar tak ada, bohong. Tuhan tak sebenar ada. Tuhan palsu Tuhan tak sebenar ni Tuhan palsu, bukan Tuhan. Tuhan palsu ada tak? Ada. Tuhan palsu. Mana? Batu keh ada. Kalau di Kelantan ada 3 hak besar. Hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. Tuhan palsu tu. Jangan kita kata tak ada, benda ada. Tuhan palsu, tak boleh nafi. Benda ada kita kata tak ada, bohong dia panggil.
Lagi pula hak tu bukan Tuhan sejak di awal lagi, makhluk, batu, bina manusia, perbuatan manusia duk buat susun jadi patung, kan? Bukan Tuhan. Kalau kita kata tak ada Tuhan yang tak sebenar, melainkan Allah. Jadi melainkan Allah, Tuhan yang palsu, Tuhan yang tak sebenar yang ada. Berau. Jadi Allah makna tu berakna. Karena illa pada kata illallah, illa muttasil. Arti illa muttasil, benda hak kita nafi dengan hak kita nak isbat, benda hak sama. Nah, sebab tu tak ada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar yang mana? Dengan Allah pun tak ada juga. Kafir lah tu. Tuhan yang sebenar tak termasuk Allah. Allah tu ada. Tuhan yang sebenar yang ada. Tuhan yang sebenar selain Allah ada tak? Ada. Betul sungguh. Tuhan yang sebenar selain Allah ada ke tak ada? Tak ada. Hanya Allah je Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi kita kata tak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Tuhan yang sebenar selain Allah. Betul tak? Betul. Nafi kita tu betul. Illallah, melainkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar yang ada. Betul itu. Jadi makna tergandungnya apa? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan. Itu bahasa KL Lumpur, bahasa standard. Kalau logat Kelantan ringkas lagi. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Jadi kita nak hadir dalam hati kita ketika ngati la ilaha illallah, la ilaha. Apa makna? Allah Tuhan. Allah Tuhan. Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Kalau KL Lumpur gitu. Allah je Tuhan. Kalau kata Allah Tuhan, tak ada hak lain kan? Ada orang kita. Tu makna dia. Ramai orang tak reti hak ni kalau tak mengaji ilmu suding ni. Tanya apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu terjemah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah ya. Aduh mari lagu tu ya. Tu makna ni hak kita faham. Hak kita faham daripada lafaz. Itu dipanggil makna. Ma yu'na minal lafzi, ma yuradu bil lafzi. Itu dia panggil makna. Macam kita pergi ke rumah YB kan? Kita pergi ke rumah Tok Wakil Rakyat YB. Kita beri salam, Assalamualaikum. Anak dia pun tubik. Anak dia pun keluar. Waalaikumsalam. Anak cari siapa? Kita tanya, YB ada rumah tak? Anak dia pun jawab, tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Itu lafaz dia. Ayat anak YB nya, tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Tidak ada seorang pun tu YB pun yang nafi juga. Kalau ada, YB tu ada dalam rumah. Cuma nak royaknya tak ada langsung orang lain melainkan YB. Apa kita faham? Dah panggil nak jumpa ni. Kita tu makna. Kita tu apa tu? Makna tu. Orang tanya, mu faham apa anak YB kata lagu tu? Tak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Kita kata, tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Dia ulang balik lagu tu. Ulang balik ayat anak YB. Tak jadi. Iyalah anak YB kata tak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Hak muduk tu apa? Makna tu tu. YB seorang ada dalam rumah ni. Tu makna. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Allah sahajalah Tuhan. Allah jualah Tuhan. Allah je Tuhan. Allah Tuhan. Tu rekah lagi. Nanti rekah lagi. Itu. Jadi kita nak hadiah tu. Bila faham lagu tu, fa'akthiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Fa'aksiran min zikriha, maka perbanyaklah olehmu zikirkan akan la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Banyak zikir, banyak serta dengan adab.
Adab ni adab sebelum zikir, adab semasa berzikir, adab selepas berzikir. Banyaklah waktu kena mengaji suku pula. Adab dalam zikir. Supaya hasil orang panggil, maksud dengan zikir kita tu martabat. Kalau zikir hasanat tak apalah, kita nak pahala saja, tak ada hak lah. Itu pun seelok-eloknya satu daripada adab yang besar, hadir makna. Hadir makna lah hati. Hudur maknaha fil qalbi. Hadirkan makna kalimah. Ibarah la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah dalam hati. Padu tarqa bi hadza dzikri a'la rutabi, naik nescaya naiklah dengan sebab zikir tersebut maqam kedudukan kamu setinggi-tinggi martabat di sisi Allah. Itu mana kadang-kadang orang itu bila dia berzikir serta hadir makna, mulut kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya ada diajar oleh ulama tu nak tarik la daripada mana ni, nak isbat ke mana ada. Dalam kitab Hasyiah Syarah Jawharatit Syarah Kharidatil Bahiyah ada disebut la tu tarik daripada kanan naik ke atas, turun, lepas tu rembah dalam perut hati kita. Kita tak pakai healing gitu ya. Healing tengok tu email lama, tu email tu oleh WhatsApp. Sehingganya kadang-kadang apabila dia ni dalam hati ni Allah Tuhan, Allah Tuhan, akhirnya tak tubik kalimah la ilaha illallah mulut dia. Mana keluarnya Allah, 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 Allah. Ada kuat sangat. Kuat lagi, tenggelam dia panggil zikir orang yang mustaghriq, dia panggil mustaghriq, orang yang tenggelam, lemas, karam dalam lautan tauhid. Mustaghriq fi bahri tauhid, orang yang tenggelam, lemas dalam karam dalam lautan keesaan Allah, bersangatan esanya Allah Ta'ala ni, karam, sehingga hati dia tu syuhud. Ini masuk ke ilmu tasawuf ni. Hati dia tu musyahadah, hati dia tu memandang, nampak tidak ada wujud zati, wujud sebenar-benar wujud hakiki, hanya Allah wujud yang zati. Wujud selain daripada wujud Allah, wujud makhluk ni bukan tak ada, tapi ada kita ada majazi saja. Mana ada yang Tuhan yang mengadakan. Tanpa Tuhan ada kita? Ada lah kita ni. Nanti kenapa tu? Takut-takut silap gitu tuduh orang tasawuf ni saufasta'iyah pula. Saufasta'iyah ni kelompok kafir lah, orang falsafah. Dia kata makhluk ni tidak wujud, makhluk ni bukan ada. Ni hak kita nampak ni, kita gapo semua lembu kobaya, itik gajah rimau, langit bumi, bukit buka, gunung ganem gapo ni hak kita nampak ni tak ada, katanya saufasta'iyah. Lepas tu khayalan sahaja. Tu falsafah tu. Tu sesat tu. Orang tasawuf bukan lagu tu. Kenapa yang malah? Orang tasawuf kata makhluk ni ada, tapi ada makhluk ni majazi. Sebab apa? Kalau dalam ilmu tauhid ada kita makhluk ni ada apa? Mungkinul wujud, betul tak? Harus ada. Mana mungkinul wujud? Ada kita ni didahului oleh tiada. Dulu kita tak ada dulu, betul tak? Bahkan berat kok sebelah tak ada. Ada dan tak ada tu sama berat, bahkan asalnya berat kok tak ada. Tiba-tiba kita dijadikan oleh Allah, ada kita didahului oleh tak ada. Sambil-sambil ada ni terima nak panggil tak ada, betul tak? Terima. Lalu dia pergi pondok ambo, ustaz ada, ustaz tak ada, ustaz pergi Melaka ni. Tak ada. Sambil-sambil ada ni terima tak ada. Pas sambil-sambil ada terima tak ada ni, pasti pula berupa dengan tak ada. Pasti pula berhubung dengan tak ada. Oleh orang tasawuf kata, kalau gitu banyak tak ada pada ada. Seolah-olah tak ada, bukan tak ada, seolah-olah. Kenapa tu? Jadi orang tasawuf ni apabila siapa di makom fanat, dia panggil makom binasa, pandangan batin hati dia tu binasa sekalian wujud selain pada Allah, maka ketika tu syok dia, sedar lazat dia dengan Allah. Maka keluarlah daripada lidah dia zikir-zikir yang kadang-kadang tidak boleh difahami. Allah, Allah ada. Isi
zikir dengan isim mufrad ada Allah Allah, ada zikir dengan isim dhamir hu dia, ih sudah. Tu tak boleh buat-buat dah. Tu tak boleh buat-buat. Ni silap ni. Orang yang berkonon-konon bertasawuf, bertarekat, bersupi-supian, padahal dia tidak tenggelam pun dalam lautan tauhid. Dia sedar pun tapi dia duduk zikir. Hu. Nah, ikut ni sesat. Hak ni bid'ah qabihah. Nah, hak ni perbuatan orang-orang jahil, orang-orang mutasawwifah, orang yang mengadakwa dakwi kata dia tasawuf. Ada pun tasawuf suruh dak, dia zikir la ilaha illallah juga. Tapi siapa satu masa apabila terlalu lama dan tenggelam dia dalam lautan la ilaha illallah tadi tu, maka dia terpancur keluar daripada mulut dia zikir-zikir seumpama isim mufrad ataupun zikir seumpama isim dhamir ataupun yang tidak boleh difahami, yang menggambarkan syok perasaan dia tu. Nak buat mana? Macam bila birabah kan, ahadun ahad, dia syok dengan keesaan Allah Ta'ala. Dia kata Allahu Akbar. Syahadu an la Syahadu anna sayyidana Syahadu anna sayyidana la hawla wa la quwwata la hawla wa la quwwata illa la hawla wa la quwwata illa la hawla wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'antahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Itu sedikit sebanyak tentang zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itulah afdalul zikri, selebih-lebih zikir, seafdal zikir, sebab dia mengandung nafi dan isbat. Maka apabila seorang itu tenggelam karam mustaghrib, orang yang tenggelam karam fi bahri tauhid, maka ketika itu tak ada lagi lah dia nak nafi, dia hanya isbat saja. Habis itu. Maka kita tu tak payah buat-buat nak berzikir-berzikir orang-orang yang mustaghrib, nak buat-buat zikir orang mustaghrib, tak payah.
Kalau kita betul-betul lalu, maka kita akan dapat rasa. Kita akan dapat juga. Betul. Macam Bilal bin Rabah ketika mana diseksa oleh Umayyah bin Khalaf, lazat dia mentauhidkan Allah sehingga dia zikir isi mufrad dia. Ahadun ahad, ahadun ahad, esa. Tu jadi apa nama ni? Pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bid'ah qabihah atau perbuatan orang jahil yang berzikir Allah, hu, ini barangkali kita tanggung kena kepada zikir-zikir orang-orang yang berpura-pura sufi. Berpura-pura sufi. Sebab kalau kita tengok dalam Quran kan, jelas lah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, uzkur, hei orang beriman, uzkur mana sebut, uzkurullaha, sebut olehmu akan Allah. Sebut tu dzikran katsira, akan sebagai sebutan yang banyak. Allah gitu tak? Betul tak? Jelas tu. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Wazkur isma, sebut olehmu akan nama Rabbik, bagi Tuhan engkau. Apa nama bagi Tuhan kita? Allah. Jelas dalam Quran. Jadi tak perlu kita ni duduk faham. Jadi bermasalah orang berzikir. Tak ada hal lah. Dia berzikir Allah, barangkali dalam hatinya ditakdirkan makna apa? Tuhanku. Mana? Allah dalam hati Rabbi. Allah dalam hati Rabbi. Mana? Allah ialah Tuhanku. Faham tak? Bukan tak faham. Faham maknanya, faham. Cuma bagi orang yang tak tahu, dia kata apa duk oleh Allah ada. Memang tu zikir. Apa definisi zikir? Cuba Abi, apa ta'rif zikir? Definisi zikir ni tardidu ismil madhkur, mengulang-ulang nama yang disebut, itu dia panggil zikir. Bi ghairi talabin manfaatin au daf'in madarratin, tanpa menuntuti manfaat dan menolak mudarat. Kalau meminta sesuatu manfaat atau minta tolak mudarat, itu dipanggil doa. Ud'ullah. Qul ud'ullah. Qul ud'ullah. Qul ud'ullah, mana? Qul, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, seru olehmu akan Allah. Apa seru? Ya Allah. Itu seru. Ud'u. Sekarang bukan ud'u, uzkur. Sebut olehmu akan Allah. Dia kata ni perkataan Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, contoh. Ya, perkataan ulama ni kita tak boleh ambil sekat tu saja. Perlu dilihat marhalah dia berfatwa tu bila. Sebab ulama ni dia ada marhalah dia. Barangkali permulaan dia berfatwa, masa pertengahan ada beza dah sikit fatwa dia. Masa dia duk baik dah dengan orang tasawuf ke apa, berubah dah sikit, orang panggil fatwa, berubah banyak dah fatwa dia. Kena tengok banyak skop. Tak boleh ambil sekerat gitu. Sebab tu kita jawab kita, yuk mari perkataan dan kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Dia kata bermula orang yang berzikir Allah halnya mempendekkan di atas demikian itu. Tengok, memendek itu sendiri pun kadang-kadang kalau kita tak jumpa ibarat dalam kitab Arab, kita jadi confused. Pendek ni lagu mana? Pendek ni dalam Arab boleh jadi qasir, mana pendek lawan bagi mat, baca dengan pendek Allah. Memang tak boleh itu. Wajibut tajwid likulli zikrin. Jangan kata Allah subhanallah, kalau kita baca tak betul pun tak boleh zikir. Alhamdulillah wa Allahu akbar. Sebelah. Alhamdulillah. Kebak. Boleh pahala zikir, boleh nyepak dia.
Nak sebut betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar cepat pun tak apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Biar betul. Boleh jadi. Boleh jadi makna tu memendek. Ataupun dengan makna memendek dengan makna hasar, ikhtisar, menentu, mensakatkan. Mana zikir-zikir tu start Allah, Allah selalu. Padahal dia bukan orang mustaghrib, bukan orang tenggelam dalam lautan tauhid. Boleh jadi. Maka demikian itu bid'ah qabihah dan perbuatan orang jahil. Sekat tu. Lepas tu ulama awak mari, kenapa kata lagu tu? Awak mari ilah. Kerana yang demikian itu setengah daripada kurang adab serta Allah. Tengok ilah dia. Apa kata bid'ah qabihah, bid'ah yang keji, fi'il jahili, perbuatan orang jahalah, orang yang bodoh, kerana kurang adab dengan Allah. Duk sebut nama tanpa reti makna barangkali, tanpa tenggelam dalam lautan, melainkan tu dia orang mari istisna, dia panggil adatul istisna, kecuali, artinya tak termasuk dalam bid'ah qabihah dan tak termasuk dalam fi'il jahil. Mana? Pada hak orang yang mustaghrib dalam tauhid. Orang yang tenggelam hati dia tu dalam tauhid, maka dia berzikir Allah, Allah, tidak bid'ah qabihah. Sebab apa? Sebab dia benar-benar lemas dalam lautan tauhid pada Allah. Tak ada apa. Tu kalau kita tengok pun, zikir yang tidak masyru' sekalipun, zikir doa, kau ulama-ulama susung maksura ke gapo rotik tu rotik ni, tak ada siapa ulama kata bid'ah qabihah sebab tak ada gitu. Harus boleh diamal selagi makna dia baik, tidak bercanggah dengan akidah Islam. Gitu kan? Habis itu. Orang kita ni buat bermasalah sungguh bab zikir, tapi zikirnya dak. Macam duk balas pasal kunut subuh sunat kau bid'ah kunut subuh pun tak semayang. Sedang molek tu duk balas bukan main. Habis wa amrin bil ma'rufi, dan menyuruh dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang apa, yang baik, yang ma'ruf artinya yang baik, yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Wa nahyin 'anil munkari. Tengok. Tu wa amrin bil ma'rufi, alif la pada kata ma'ruf tu orang panggil alif la ma'rifah tu, isyaratun li ta'zimihi. Tu sebagai isyarat kepada mulianya orang panggil perkara yang ma'ruf. Kemudian al munkar tu dengan nakirah. Apa nakiratun tu? Isyarat li tahqirihi, hinonya perkara yang mungkar. Karena mungkar ni makna ma haruma bi ijma'in, perkara yang diharamkan dengan ijma'. Tak ada seorang ulama berkata benda tu haram. Tu dia panggil mungkar. Kita duk mengajar benda yang baik, suruh orang buat perkara yang diperintah oleh Allah, kita cegah perkara yang mungkar. Itu pun kata Nabi sadaqatan, ialah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqatan wa nahyin 'anil munkari sadaqatan. Sedekah belaka tu. Tu. Jadi duk mengajar tu dia adalah sedekah. Ada dah itu kita baca dah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat ada itu rasanya. Tu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi. Itu tengok. Ada dah hadis sebelum ni kita dah baca. Man kana lahu malun, barang siapa yang ada baginya harta, falyatasaddaq min malihi,
maka hendaklah sunatlah dia bersedekah sebahagian daripada hartanya. Wa man kana lahu qutun, barang siapa yang ada baginya makanan yang mengenyang, falyatasaddaq min qutihi, maka hendaklah dia bersedekah sebahagian daripada makanannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi, barang siapa yang ada baginya ilmu, maka hendaklah dia bersedekah daripada ilmunya. Ilmu pun sedekah juga. Bahkan Nabi kata afdalus sadaqati sadaqatul lisani. Tu seafdal sedekah tu ialah sedekah lidah. Qila ya Rasulullah wa ma sadaqatul lisan, gapo dia sedekah lidah, kerak lidah pergi ke orang. Hai bukan. Betul? Nabi kata sedekah lidah ni artinya tu mengajar, tu nak mengajar ilmu agama, perkara yang ma'ruf kita suruh, perkara yang mungkar kita tegah. Itu juga adalah sedekah. Kenapa? Kerana para sahabat yang nanya kepada Nabi ni kebanyakannya ahlus suffah, orang-orang yang duduk mengaji di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya ilmu. Jadi punya ilmu. Wa fi bud'i ahadikum. Gitu deh. Dan pada kemaluan seorang daripada kamu tu. Maksudnya bud'i ini ialah al-farju. Maksud dengan al-farju ialah al-jima', itu maksudnya. Jadi wa fi bud'i, dan pada jima' salah seorang daripada kamu dengan isterinya, sadaqatan, jadi sedekah juga. Jima' pun sedekah juga. Tu tengok sampai tahap tu. Bila Nabi kata jima' tu juga adalah sedekah, qalu, berkata oleh mereka itu sahabat Nabi, kata ni muta'ajjibin, hal keadaannya takjub, min zalika, daripada demikian itu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Yakni jima' pun sedekah. Kejutlah. Kalau hak sebelum ni kata tasbih ko, takbir ko, tahmid ko, tahlil ko, mengajar orang perkara ma'ruf, cegah orang perkara mungkar, tu sedekah, tak rasa pelik mana. Boleh terima lagi. Ni dok jima' dengan bini pun sedekah. Pelik. Sedekah kok mana lah tu. Jadi suruh perkara ma'ruf, cegah perkara mungkar ni dua perkara yang saling berlazim-laziman. Itu kita ulang-ulang sama. Jadi jangan sampai kita bercakap seperti orang yang tidak mengaji. Mana setengah-setengah hak keluar daripada mulut-mulut orang jahil kan. Dia kata fok ustaz, fok tabligh ni duk berani amal ma'ruf je, tak berani nahi mungkar. Aduh. Dia tahu dok gapo nahi mungkar amal ma'ruf. Dia kata berani duk suruh benda ma'ruf je, tak berani nahi mungkar. Lah. Jadi kalau jemaah tabligh suruh semaya, semaya itu amal ma'ruf, suruh semaya itu amal ma'ruf, betul tak? Suruh perkara yang ma'ruf, berarti orang yang tak semaya, tarkus solah, meninggal, tarikus solah, orang yang meninggalkan sembahyang, orang ni duduk buat hijau mungkar. Maka suruh perkara ma'ruf tu automatik dah cegah perkara mungkar. Lagu tu nak bahagia tu. Sebab kaedahnya an-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi wal amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Itu kaedah dia lagu tu. Al-amru bi syai', suruh dengan sesuatu perkara, nahyun 'an diddihi, ialah pada makna tegah lawan bagi perkara yang kita suruh. Kita suruh orang semaya, pada makna cegah mungkar tinggal semaya. Kita suruh orang nikah, pada makna cegah mungkar berzina, betul tak? Kita suruh orang jual beli, pada makna kita lari orang makan repot. Tu lagu tu. Tu. An-nahyu 'ani syai', tegah tinggal sesuatu perkara, amrun bididdi. Ialah suruh dengan lawan benda kita cegah tadi. Sebab tu bahaya
orang puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang buat maulud kan. Orang buat maulud ni baca qasidah, baca berjanji, baca dibai ke, baca apa sekira lah maulud. Ada qasidah madaih duk puji-puji Nabi. Tiba-tiba kita lari, jangan puji Nabi. Sudah. An-nahyu 'anish syai'. Tegas, jangan buat sesuatu, jangan puji Nabi. Pada makna apa? Amrun bididdih, suruh buat benda hak lawan bagi benda hak kita cegah. Gapo kita cegah? Puji Nabi. Lawan puji ialah caci Nabi. Pada makna suruh orang caci Nabi. Berat tu. Oi, saya tak suruh pun caci Nabi kat sini. Dah awak larang puji pasal apa? Saya larang puji. Pada makna suruh caci. Lagu tu. Ia berlazim-laziman. Lazim ni maknanya auto mengautomatikkan. Tu nak gitu dah ni. Ia bukan makan manual dah. Nah, tu lagu tu dah. Habis. Jadi bila sahabat dengar kata Nabi raya pada jimuk pun sedekah, qalu berkata oleh mereka itu sahabat, hal keadaan takjub dengan jawapan Nabi tadi. Ayati maknanya ni qalu ni bertanya lah. Qalu ni bukan berkata saja, tak berkata dengan makna bertanya. Ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun. Ayati, adakah mendatang ahaduna oleh seorang daripada kami syahwatahu akan keinginan nafsunya. Dia nak jimuk ni kan ada nafsu, betul tak? Dia tak ada nafsu nak jimuk mana? Itu jadi nah, dia ada gerah. Tu gerah. Adakah mendatang oleh seorang daripada kami akan keinginan nafsunya, fayakunu lahu fiha, maka jadilah baginya, bagi seorang daripada kami, fiha padanya, pada syahwat, pada mendatangi syahwat tadi tu, ajrun, balasan pahala. Boleh pahala kok. Boleh. Jadi sahabat ni ada, biasalah ngaji kan, nafsu tu okey, boleh pahala. Jadi berkali sahabat yang agak baca Quran, zikir, sedekah, hak tu je pahala. Jadi muamalah dengan bini, layan kemahuan bini, isteri kita tu, hak tu dunia. Itu nafsu tu. Tak ada pahala-pahala. Barangkali boleh jadi. Sebab tu terkejut tu. Ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun. Adakah mendatang oleh seorang daripada kami akan keinginan nafsunya, maka dapatlah baginya seorang daripada kami padanya, pada mendatangi syahwat keinginan nafsu tu, oleh pahala. Tu. Qala, lalu jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak jawab dengan jawab. Nabi jawab dengan soal pula. Tu. Tidak kata na'am, ya, dia nak gitu lah. Tapi jawab dengan soal supaya boleh memikir. Dia jawab dengan soal ni supaya orang yang menanya tu jangan tanya nak telan saja. Jangan-jangan sekali kena jawab dengan soal supaya orang yang menanya tu juga boleh memikir dengan kepala otak dia. Lagu tu. Nabi jawab mana? Ara'aitum, adakah tidak engkau lihat, adakah tidak engkau mengetahui, law wada'aha, jikalau menghantarlah akan syahwat keinginan nafsu seks tadi tu, fi haramin, pada perkara yang haram, seumpama zina dan sebagainya, akana alaihi wizrun, adakah mudarat dapat di atasnya oleh dosa? Dapat dosa ke ada? Kalau orang pergi berzina, ya keras-keras zina, dosa. Namanya fakadzalika, maka seperti demikian itu jugalah. Tu mana? Famithlu husulil wazn. Seumpama dapat dosa. Famithlu husulul wazn lahu biwad'iha fil haram husulul ajr. Itu maksud gitu. Fakadzalika, maka seperti demikian itulah. Apa seperti demikian itulah? Maka seumpama hasil dapat dosa bagi seorang yang menghantarkan syahwat nafsu seks dia pada benda yang haram, hasil juga pahalanya idza wada'aha,
apabila menghantarlah akan dia, meletaklah akan dia akan nafsu syahwat seks dia tadi tu fil halali, pada perkara yang halal, kana lahu ajrun, dapatlah baginya seorang pahala. Dapat pahala. Orang pergi zina boleh dosa, tak kau orang jimuk dengan isteri tak ada pahala. Tu tengok dah tu. Tu. Suka sahabat dengan lagu tu. Kalau gitu sedekah ni luas sangat. Jadi tak nanti kau kaya lah weh. Tak nanti kau kaya lah, boleh sedekah. Tu. Habis itu. Kalau gitu kata dianya Imam Nawawi, rawahu Muslimun, meriwayat akan ini hadis oleh Imam Muslim. Habis. Kemudian kita sambung nanti pula lah. Al-haditsus sadis wal ishruna, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulami. Ada satu naskah, ada satu riwayatnya mari dengan kullu sulami, tiap-tiap sendi tulang itu. Ada riwayat hadisnya yusbihu ala kulli sulami. Dalam kitab tu lagu mana tak tahulah. Tu ayat kedua ke pertama, kullu sulami ke yusbihu ala kulli sulami. Yusbihu. Tu dah. Jadi ada dua. B. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tu di situ dulu. Ada soalan kalau ada. 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 Kemahlah kau dah kita dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin